Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Moga semuanya sihat, gembira, ceria hari ini ya. Ini 13 hari bulan Ogos ya. Haji baru berurusan, baru balik daripada Kuala Terengganu, urus pendaftaran anak belajar di sana di Unisa. InsyaAllah balik hari ini berurusan urusan keluarga, nak kongsi pengalaman bermusafir kembara ilmu, kembara ilmu kehidupan, kembara cinta persahabatan sepanjang perjalanan haji balik ke Kota Baru, kemudian ke Kuala Terengganu. Alhamdulillah berpeluang untuk silaturahim, bertemu dengan sahabat-sahabat lama yang pernah belajar di Sekolah Menengah Pengkalan Cepa. Haji belajar di sana tingkatan 1 hingga 3 sebelum Haji pergi ke Sekolah Menengah Ismail Petra Smith. Gembira sangat, terharu kerana sahabat-sahabat yang tahu Haji balik buat temu janji, kita jumpa di masjid, jumpa di kopi-kopi, minum-minum, makan-makan sambil bercerita kisah lama. Kemudian ada yang jemput ke rumah. Alhamdulillah terharu sangat di usia kita seperti ini kita ketemu kembali kawan-kawan lama yang masih rindu nak berjumpa kita dan meraihkan kita. Inilah yang Haji sebut sebagai indahnya persahabatan ya. Seronoklah masih sihat semua, sakit-sakit biasalah ya, tetapi keakraban, kerinduan, kasih sayang, persahabatan itu amat terasa, amat terasa. Kita bercerita kisah lama, kita bercerita kisah sekarang, situasi kita yang dah pencen, dah tua-tua ini, berapa anak, berapa cucu, gembira sangat. Haji terasa tak cukup masa, begitu juga dengan keluarga, anak-anak saudara dalam kesempatan yang ada datang. Haji terima kasih kepada kakak Ajah, Cik Syah, Imam Haji Nur, dan Abang Ipar Haji, Haji Yasin Ciko ya. Kerana inilah rumah penginapan haji kalau balik ke Kota Baru, tempat haji beristirahat sebelum berurusan kalau di Kota Baru ya. Jadi anak-anak saudara yang ada sempat datang, masak, makan bersama, minum petang, Masya Allah. Nikmatnya kehidupan, silaturahim keluarga dan persahabatan. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat ex-SMPC Sekolah Menengah Pengkalan Cepa yang sempat Haji jumpa, sempat kita minum-minum, sempat ke rumah semuanya. Nak sebut nama satu-satu ramai sangat. Okey. Kemudian bila 8 hari bulan Haji nak bergerak ke Kuala Terengganu, ke Gung Badak, dalam perjalanan Masya Allah tak cukup masa sebenarnya untuk singgah ziarah sahabat-sahabat yang pula pernah belajar sama-sama waktu kita jadi mahasiswa di Universiti Teknologi Malaysia UTM zaman Jalan Geni tahun 76 77 sampai 80 itu sebelum Haji posting ke Sabah. Masya Allah, siap semuanya berikan location rumah di kawasan Besut dan sebagainya. Tetapi minta maaf banyak-banyak sebab perjalanan itu Haji tak sempat nak singgah semua. Yang sempat singgah rumah Tuan Haji Latif. Terima kasih Tuan Haji Latif. Rindu Haji nak makan rambutan yang Haji Latif beri. Pokok di sebelah rumahnya sangat manis, lupa namanya pokok apa tu, dan bekalkan Haji rambutan. Terima kasih banyak, sihat semua. Kemudian sebelum tu sebenarnya Haji singgah, ini sudah ada temu janji lama sudah dengan bos Koshwa Travel, sahabat Haji, bersama-sama yang kita buat travel untuk umrah, Ustaz Nabil. Memang dah janji nak singgah ke kolam ikan kerapu hibrid yang Ustaz usahakan bersama partnernya. Masya Allah, seronok sekali.
di Bukit Keluang Besut ya. Ustaz sendiri siang ikan, bakar ikan, Masya Allah ini memang betul-betul dari hati punya layanan lah ya. Dan Haji berpeluang bersama anak yang tak pernah pancing sendiri di kolam itu dapat ikan kerapu hibrid, iaitu perusahaan Ustaz dalam di Koshwa Aqua Farm yang akan membekalkan benih-benih kerapu hibrid yang berkualiti, dan juga bekalkan ikan-ikan kerapu hibrid untuk siapa saja di sana, dan insya-Allah akan diekspor ke luar negara. Kita doa mudah-mudahan Ustaz berjaya dalam perusahaan ini, memberi peluang lebih ramai orang kerja. Tahniah Ustaz ya. Doa juga untuk Haji di sini. Terima kasih Ustaz. Kirim salam kepada Pak Dik yang bersama meraihkan Haji, terus makan di kolam, tangkap siang, terus bakar, terus makan di tepi kolam di bawah pokok, Masya Allah, dengan pelbagai ulam raja, ulam petai bakar, Masya Allah sedapnya, macam-macam ulam lah, pucuk ketereh dan sebagainya, cecah lagi sambal yang sedap bersama budu Kelantan, Masya Allah, sangat nyaman, sangat sedap. Haji, isteri dan anak dan abang kakak Haji yang bersama, Masya Allah, hingga menjilat jari sedapnya. Terima kasih Ustaz. Memang benarlah layan dari hati, masak dari hati, lain rasanya. Terima kasih Ustaz ya. Itu antara persinggahan Haji dalam perjalanan. Dan bila sampai di Gung Badak, menginap di homestay di sana juga, homestay yang bagus, kepunyaan Encik Azlan. Nanti kalau siapa nak ke sana boleh WhatsApp Haji, dapatkan nombor dia. Rumah yang cantik, bersih, lengkap segalanya, dan mudah rundingannya bersama Encik Azlan. Tuan punya homestay tak jauh daripada Yunisa Gung Badak. Kemudian sehari sebelumnya pendaftaran anak, berkesempatan pula, Masya Allah, sahabat-sahabat Haji yang ex-UTM tadi, macam Haji Latif tadi, dah atur bawa Haji lunch bersama mereka di BBC Food Garden, kata silap, di Gung Badak itu. Cantik tempatnya, enak makanannya. Dan terima kasih Dr. Sabri Dr. Sabri, pensyarah UMT sekarang, dulu bersama-sama belajar di UTM. Dialah yang kumpulkan kawan-kawan ex-UTM. Masya Allah, Tuan Haji Latif dan isteri datang lagi daripada Besut, Encik Alias dan isteri dan anak, Dr. Sobri dengan isterinya Hajah Aminah, Dr. Ni, Masya Allah. Terima kasih banyak. Indahnya persahabatan, silaturahim ini. Haji terasa sangat terharu. Siapalah Haji tapi diraihkan oleh kawan-kawan yang sangat baik ini. Kemudian awal sampai, besoknya di Gung Badak, kawan Haji lama di kampung, Masya Allah, Cik Azmi, Abang Mi kawan dia lama di kampung Kemumin dulu, sama-sama main bola, sama-sama sekolah di sekolah menengah Penggalan Jepun sampai ke SMIP. Dia bekerja sebagai pegawai bomba di Kuala Terengganu. Kemudian dia sekarang ini sudah pergi, tapi mengusahakan bisnesnya, dia orang pro golf ni. Jadi ada kedai Abang Mi golf shop, kedai golfnya, Masya Allah, hebat kawan-kawan Haji. Jadi dia belanja Haji sarapan pagi di kedai Kak Pah makan nasi dagang istimewa Terengganu. Kemudian sebelum Haji balik pula pergi lagi, dia suruh pergi lagi makan buah-buahan dan sebagainya. Nah, ini topi hadiah daripada Abang Mi. Jadi siapa-siapa pergi ke Gung Badak dekat Yuniza, sebelah pagar belakang Yuniza ada driving range golf, dan kedai Abang Mi ada kat situ. Pergi, dia boleh dia jual yang original, yang second hand, dia boleh perbaiki kayu golf tu, grip dan sebagainya, macam-macam lah. Nak dapat diskaun, pergi sana, bagi tahu ini kawan Haji Mota. InsyaAllah. Baik, kemudian apa lagi? Masya Allah, tak menang tangan berjumpa kawan-kawan. Kemudian selesai urusan pendaftaran anak kali ini, pengalaman nama baru punya pendaftaran siswa-siswi baru. Kita hanya pergi drive-thru
Hanya 3 orang saja dibenarkan dalam kereta, Haji, isteri dan anak Muhammad Ezi yang akan kami daftar di Uniza. Melalui kereta sajalah masuk, dicek suhunya, diberikan slip pendaftaran dan sebagainya, pergi ke kaunter pendaftaran hanya dalam kereta. Kemas susun atur kerja pendaftarannya lancar, tak lama. Kemudian terus, oleh kerana anak haji dari Sabah dan beberapa negeri, dari Kedah, Perlis dan sebagainya, dia kena pergi masuk ke asrama kuarantin. Kena kuarantin 14 hari. Jadi selama 14 hari itu pelajar daripada Sabah, Sarawak, Kedah, Perlis dan sebagainya kena kuarantin, tidak ikut dulu Minggu Suakana secara live. Jadi apa-apa program, apa-apa melalui online di bilik, makanan dihantar dan sebagainya setiap masa makan. Alhamdulillah lah. Cumanya anak-anak pelajar yang melalui fasa kuarantin ini dia kena tabah. Apalagi anak-anak yang dari jauh, yang sekarang mula belajar hidup sendiri, dia kena tabah, dia kena kuat semangat, kena jaga kesihatan, lupakan makan-makan yang sedap dengan keluarga, makanlah seadanya yang ditapau, yang dihantar, sabar sehingga selesai 14 hari. Kuliah bermula dengan online dan sebagainya, duduk di bilik, tapi kemudian wifi lengkap, jaga kesihatan, masih boleh berhubung dengan keluarga melalui handphone, WhatsApp, video call dan sebagainya. Tetapi yang penting belajar hidup sendiri, dapatkan maklumat info yang lengkap tentang pengajian dan sebagainya bersama pensyarah. Mudah-mudahan anak haji pun semangat dan alhamdulillah, insya-Allah belajarlah dengan semangat, hasilkan, berikan kegembiraan sepanjang pengajian kepada ibu bapa, keputusan yang terbaik, akhlak yang terbaik, jangan lupa solat dan sebagainya. Kemudian hadiahkan keputusan terbaik setiap semester. Nanti sambung belajar lagi sehingga berjaya menggenggam ijazah, dan kalau mau terus peringkat masters dan PhD. Kisah benarnya perjalanan kembara cinta ilmu, kembara cinta keluarga, kembara cinta sahabat, sangat terbaik dan sangat menggembirakan, terharu Haji. Tak selesai itu, bila balik, Masya Allah, abang kakak Iji singgah makan di satu restoran yang biasa kampung, tetapi Masya Allah masakan dari hati lagi, sangat sedap. Lupa nama tempat itu, di Tawai, kalau orang kata di Tawang, Tawai, Kelantan. Sementara balik, kemudian esoknya 11 hari bulan sebelum Haji nak berangkat, nak balik ke Kota Kinabalu, on the way nak ke airport Penggala Cepa, Masya Allah, Haji dijemput lagi oleh kawan, selain yang bawa ke rumah, ke airport tu singgah ke kedai, ke restoran Acutra. Orang Kelantan mesti tahu ini. Rupanya pemilik, pengusaha restoran ini adalah kawan Haji Encik Adnan, juga yang sama-sama belajar di SMPC dulu. Masya Allah, ni jutawan sudah ini. Jadi restoran Acutra di Pantai Sabah, tuan-tuan daripada mana pun, kalau ke Kota Baru, jangan lupa singgah di restoran Acutra di Pantai Sabah. Makanannya sedap. Kalau pergi lambat, memang penuh tempatnya, kena booking dulu. Dia bermula daripada jam 2 petang sampai tengah malam sampai habis. Kalau pagi makan nasi belauk biasalah. Tapi walaupun biasa, nasi belauknya ialah lauknya ialah ikan, Allah, ikan apa ya, lupa je nak sebut. Bukan ikan toko biasa, ikan parang ke apa. Jadi sedap. Dan kuih-kuih pulut paginya, pulut panggangnya, Masya Allah, sangat melazat lah. Haji kena belanja lah, percuma lah itu kawan kan. Jadi kita doakan semua sahabat-sahabat Haji yang berniaga, yang bekerja bersama keluarga, terus sihat, panjang umur, murah rezeki, ceria, bahagia bersama keluarga. Yang berniaga terus berjaya, kita boleh berikan peluang kerja pada ramai orang, macam Encik Adnan. Dia beri peluang kerja kepada semua ahli keluarga dia. Cantik sekali. Jangan lupalah kalau pergi ke Kota Baru, Pantai Sabah, restoran Acutra memang terbaik, insya-Allah. Cukup sekadar itu nak ceritakan bahawa
indahnya kehidupan ini bila kita punya sahabat yang baik hati, sahabat yang meraihkan kita walaupun di mana. Ingat, jangan sekali-kali kerana perbezaan fahaman politik kita tak bertegur siapa, kita putus silaturahmi. Itu manusia yang tidak hebat. Ingat, Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal, untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, bukan untuk permusuhan. Jangan perlekehkan pandangan orang lain. Macam motivasi Haji refleksi Sabah FM hari ini. Tadi siaran ulangan, Haji cerita soal berita sahih, berita palsu. Haji kiaskan dengan cerita lama, bagaimana kisah si buta dengan gajah. Kalau siapa dengar tadi, maknanya orang buta yang pertama bila dia pegang kaki gajah, dia kata, bila cerita pada kawan, gajah ini seumpama tiang yang besar, kesat tapi lembut. Dia cerita pada kawan. Si buta yang kedua yang pegang gading cerita apa? Tak, kata dia, bukan macam tu. Gajah adalah seperti galah saja besarnya, tapi keras, licin. Dia pegang gading. Maka orang buta yang ketiga kata, tak macam itu. Gajah adalah seperti sebesar dulang sebab dia pegang telinga. Betul lah, kesat dan lembut, tapi besarnya sebesar dulang. Maka apa yang kita belajar dari kisah ini? Bahawa berita-berita daripada seseorang yang belum sahih, maka hanya benar dalam persepsi dia, dalam pandangan dia. Tetapi jangan kita perlekehkan pandangan kawan-kawan, kerana pandangan dia itu benar dari sudut kefahaman dia, dari sudut persepsi dia. Jangan kita perlekehkan. Tapi kita orang yang profesional, orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang beriman, tidak akan sebarkan berita yang tidak sahih. Kita dengar, kita lihat keseluruhan kisahnya, beritanya, kita lihat sendiri, kita bukan hanya dengar, cakap, baru kita boleh sebarkan berita itu. Jangan sebarkan berita yang palsu, yang hanya ikut kefahaman kita sendiri tanpa fakta dan kesahihan yang sebenar. Begitulah juga dalam politik. Jangan main ikut-ikut. Kita fikir, kita semak, kita hayati, kita letakkan benchmark. Penilaiannya adalah biarlah berdasarkan pertimbangan iman, pertimbangan akal yang waras, bukan nafsu. Boleh ya? Okey, cukup sekadar itu Haji dalam perjalanan pulang sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi bila ada siaran, bila ada masa. Jangan lupa dengarkan slot refleksi khas COVID-19 di Radio Sabah FM setiap pagi jam 7.40 dan siaran ulangannya setiap petang selepas azan asar di Radio Sabah FM kelolaan DJ Darling Magdalena. Terima kasih DJ Darling ya, dan RTM yang masih beri kesempatan untuk Haji bersiaran dengan Radio Sabah FM. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita santai-santai saja. Terima kasih semua sahabat. Terima kasih semua sahabat daripada Kota Baru, Kelantan sehingga ke Terengganu. Tahniah kepada pelajar-pelajar baru yang mendaftar di kolej universiti manapun. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa anak siapa pun, di mana pun, cemerlang dalam pelajaran, indah akhlaknya, mencontohi akhlak Rasulullah SAW, menjadi manusia yang berguna, yang beriman. Nanti bila dah berkejaya menjadi mahasiswa-mahasiswi manusia yang berjaya, cemerlang, kaya raya, jutawan beriman, yang nanti dapat memberi khidmat dan bantu kepada ramai orang lain juga, selain daripada membahagiakan keluarga. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah.